Assalamualaikum, selamat pagi. Anda menyaksikan Niaga Awani bersama saya Haris Ashraf Hasnan. Kita membuka Niaga Awani dengan perangkaan terbaru berkenaan dengan indeks harga pengguna ataupun inflasi terkini Malaysia. Dan sudah tentu cerita berkenaan dengan inflasi kita akan bawakan selepas ini. Tetapi saya nak bawa sedikit kepada anda berkenaan dengan kalau kita bercakap soal ringgit. Apa cerita berkenaan dengan ringgit? Okey, pada sebelah pagi ini, okey, jika boleh saya refresh sedikit untuk kita melihat update semasa berkenaan dengan paras ataupun situasi ringgit pada ketika ini 4.571 jika dibandingkan dengan US dollar, dan sudah tentu 4.571 ini berada pada paras yang nampaknya tidak begitu baik sebenarnya, tapi ianya menunjukkan sedikit rekod pemulihan kalau kita bandingkan sekitar dalam Julai ataupun awal Julai lalu 4.6695 dengan paras yang tertinggi dicatatkan 4.6678. Jadi banyak perkara yang boleh kita perincikan ataupun kita nak melihat kepada angka ataupun data berkenaan dengan, pertamanya adalah isu berkaitan dengan pemulihan ringgit. Apa ceritanya? Kedua, berkenaan dengan kita nak meneliti berkenaan dengan data inflasi yang dikeluarkan oleh DOSM semalam. Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Ahli Ekonomi dan Kewangan Social Bank Muamalat Malaysia Berhad, berada bersama dengan saya melalui Google Meet pada ketika ini. Assalamualaikum Doktor, selamat pulang dari menunaikan haji Doktor. Waalaikumsalam Haris. Ya, mungkin suara agak serak-serak tapi terima kasih sudi bersama dengan kami. Kita nak melihat terus berkenaan dengan isu ringgit ini. Kita lihat bahawa agak turun naik sebenarnya kalau kita nak bandingkan situasi dalam tempoh sebulan ini. Kalau kita perincikan dalam tempoh sebulan dianggarkan sekitar, kalau anda dapat lihat graf di sini, nampaknya naik turun sekitar, kalau kita perincikan 466, 457. Jadi angkanya itu agak turun naik kadarnya di sini. Bagaimana kita nak memahami perkara ini? Pertama. Kedua, apa mungkin faktor-faktor yang mempengaruhi turun naiknya kadar ringgit pada ketika ini, Dr. Afzal Nizam? Okey, kalau saya boleh perincikan pergerakan nilai ringgit ni, kita boleh bahagikan kepada dua perkara lah. Pertama yang perkara ataupun faktor jangka pendek dan kemudian faktor jangka panjang lah. Jangka pendek ni banyak berkenaan dengan situasi kadar faedah di negara luar lah, terutamanya di negara Amerika Syarikat, yang mana pihak Federal Reserve telah pun melaksanakan dasar untuk menaikkan kadar faedah mereka dengan cara yang begitu agresif pada tahun lalu sehingga kini lah. Namun minggu lalu apabila data berkenaan dengan inflasi di Amerika Syarikat menunjukkan penurunan yang berterusan, iaitu ke paras 3% bagi bulan Jun yang lalu, berbanding 9.1% pada bulan Jun tahun lalu. Ini menunjukkan bahawa pihak Federal Reserve telah pun menunjukkan suatu credibility mereka untuk mengawal inflasi negara mereka. Jadi telahannya adalah berkemungkinan pihak Federal Reserve akan, orang kata tu, melaksanakan dasar yang lebih, orang kata tu, berhemah lah dari segi kenaikan kadar faedahnya. Itu tidak berlaku seperti tahun lalu sebanyak 75 mata asas bagi setiap mesyuaratnya itu. Jadi jangkaan seperti itu saya kira yang banyak mempengaruhi nilai ringgit sehingga membawa ke paras RM4.52, RM4.53 macam tu selepas data inflasi itu diumumkan. Namun bergerak pada minggu ini kita lihat terdapat pantulan dalam nilai ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat ke paras RM4.56 sehingga RM4.57. Sekali lagi kerana kita berhadapan dengan mesyuarat FOMC, iaitu Federal Open Market Committee pada minggu ini, berkemungkinan akan berlaku sekali lagi kenaikan kadar faedah, walaupun dia punya jangkaannya itu agak kecil, iaitu 25 mata asas. Tapi jika dibandingkan beberapa bank pusat utama dunia seperti terutamanya lah Bank of Japan, nampak gaya bank pusat Amerika Syarikat ni begitu, orang kata tu, stand out dari segi dasar monetarinya, kerana Bank of Japan ataupun bank pusat di Jepun melaksanakan dasar yang agak memang
berbeza sangat dengan dasar monetary di Amerika Syarikat yang mana mereka Ya. masih mengekalkan dasar yang begitu akomodatif. Jadi itu banyak mempengaruhi nilai mata wang dolar dan secara translationnya kepada nilai mata wang ringgit lah. Dr. Afzal Nizam doktor menyebut berkenaan dengan Jepun. Saya nak bawa tunjuk sedikit kepada anda penonton. Okey, USD Jepun nampaknya untuk tempoh setahun ini mengukuh kepada 3.32. Jadi ini satu perkara yang cukup menarik untuk kita telitikan. Jangkaan melibatkan mesyuarat FOMC ini satu perkara yang cukup penting. Hari ini 25 hari bulan dan juga 26 Julai akan diadakan mesyuarat FOMC seperti yang disebutkan tadi. Jangkaan doktor, bagaimana sebarang keputusan yang akan ditetapkan pada FOMC kali ini akan memberi pengaruh kepada nilai ringgit, doktor? Betul. Dari segi jangkaan, rata-rata para penganalisis ekonomi menjangkakan 25 mata asas. Itu saya kira mungkin akan berlakulah. Tapi apa yang penting adalah naratifnya ataupun statement kenyataan yang dibuat setelah keputusan itu dilaksanakan. Para penganalisis serta peserta pasaran akan meneliti lenggok bahasa yang akan dipamerkan dalam kenyataan ini tadi, adakah bersifat orang kata tu akan merubah stand ataupun dasar mereka pada masa akan datang. Jadi sifatnya lebih orang kata tu forward looking tentang bagaimana dasar moneter itu akan dilaksanakan pada masa akan datang. Jadi itulah perkara utama yang akan diperhatikan sekiranya katakanlah kenyataannya itu bersifat orang kata tu bakal merubah pendirian mereka pada masa akan datang. Saya kira itu akan menyebabkan nilai dolar akan melemah dan secara translationnya juga akan menyebabkan nilai ringgit akan mengukuh. Namun kalau sebaliknya berlaku, katakanlah pihak Federal Reserve masih lagi risau tentang situasi inflasi di negara mereka, sudah pasti nilai ringgit nilai mata wang dolar Amerika Syarikat akan mengukuh dan secara peralihannya nilai ringgit juga akan menunjukkan trend yang melemah. Jadi lenggok bahasa tu yang perlu akan diteliti oleh para penganalisis ekonomi untuk menjangkakan pergerakan mata wang pada masa akan datang. Ya. Dr. Afzal Nizam, saya nak bawa perbincangan kita sedikit melihat kepada inflasi. Kita lihat inflasi berada pada kadar 2.4 untuk 2.4% untuk Jun 2023 dengan inflasi terasnya bagi saya masih lagi tinggi iaitu pada kadar 3.1%. Mungkin jangkaan pada masa akan datang dan juga bagaimana dari segi imbangan, apa yang lagi yang boleh dilakukan dalam bentuk inisiatif berbaki dalam 2 minit perbincangan kita ini, Dr. Afzal Nizam. Okey, saya kira inflasi ini masih lagi dalam trend yang tinggi dan kalau kita lihat banyak disumbang oleh faktor makanan dan minuman bukan beralkohol, dan saya kira perkara ini juga sangat berkait rapat tentang imbangan dagangan di dalam sektor agro makanan. Setakat data yang saya ada untuk tempoh 5 bulan pertama, negara kita masih lagi mencatatkan apa yang dikatakan defisit imbangan dagangan dalam sektor agro makanan sebanyak 14.3 bilion disumbang oleh bijirin, sayur-sayuran, produk tenusur, daging dan sebagainya. Jika dibandingkan defisit tahun lalu untuk 5 bulan yang pertama tahun yang sama, tempoh yang sama juga sekitar 13 bilion. Jadi itu menunjukkan bahawa trend di dalam defisit itu sedang melebar dan ia menyumbang kepada peningkatan inflasi yang berkait rapat dengan makanan dan minuman bukan beralkohol. Jadi itu juga berkait rapat juga tentang ringgit yang melemah yang menyebabkan apa yang dikatakan sebagai inflasi yang diimport. Jadi saya kira itu perkara yang perkara terasa yang akan menentukan trend akan datang bagi inflasi. Walau bagaimanapun, dilihat separuh tahun kedua tahun lalu asasnya tinggi. Jadi berkemungkinan juga trend inflasinya akan terus merosotlah pada untuk tempoh Julai sehingga Disember akan datang. Okey, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Ahli Ekonomi dan Keuangan Sosial Bank Muamalat Malaysia. Terima kasih sekali lagi berkongsi pandangan.